Hai, berjumpa kembali dalam channel Salt and Sugar. Hari ini Kak Vida nak berkongsi satu resepi iaitu asam gumpal versi Terengganu. Pada yang masih tidak tahu apa itu asam gumpal ini sejenis pemanis mulut yang menggunakan kacang dal atau kacang hijau sebagai inti, biji sagu dan santan sebagai kuah yang menyedapkan lagi kuih ini. Maka tidak hairanlah ramai penggemar di luar sana yang menggemari asam gumpal ini. Ini adalah antara bahan-bahan yang Kak Vida gunakan: 300 gram biji sagu, 100 gram kacang dal, santan yang diambil dari separuh biji kelapa, 1 sudu kecil halba, setengah inci halia, 1 biji bawang merah dan 80 gram gula. Okey, mula-mula rebuskan kacang dal bersama air. Kuantiti air itu biarlah sampai tenggelam kacang dal tu. Nak rebus kacang dal ini mengambil masa yang agak lama, jadi kita perlukan air yang banyak. Okey, kita rebuskan kacang dal sehingga ianya empuk. Apabila kacang dal dah empuk, masukkan gula dan kacau sehingga sebati. Masukkan juga setengah sudu kecil garam untuk penyedap rasa. Rebus kacang sehingga air kering dan inti kacang dal kita ini menjadi likat. Suka Kak Vida ingatkan, rajin-rajinkanlah mengacau inti kacang dal itu agar tak hangit. Okey. Apabila air dah start kering, kecilkan api sedikit untuk mengelakkan inti kacang kita ni cepat hangit. Kacau lagi sehingga inti kita ni menjadi likat. Bila anda tengok inti kacang anda itu dah likat macam ni, anda bolehlah tutupkan api dan biarkan ianya sejuk dan bulat-bulatkan inti kacang tu saiz dia sebesar sebiji guli macam tu. Okey. Untuk step yang kedua pula, ambil bawang merah dan halia, mayang kedua ini sehingga halus. Sediakan santan, masak dengan menggunakan api yang sederhana. Kemudian ambil bawang dan halia yang dimayang halus tadi, masukkan ke dalam santan. Selepas itu, masukkan halba dan kacau sehingga sebati. Sukatan santan ini sebenarnya kita blend santan bersama 5 cawan air. Sukatan cawan itu gunakan cawan metrik. Senang, semua orang ada. Jika anda sukakan kuah yang pekat, boleh kurangkan sukatan air. Tapi asam gumpal ni tak best sangatlah kalau makan kuah yang terlalu pekat sebenarnya. Selepas itu, masukkan 7 sudu gula. Jika anda sukakan kuah yang manis, boleh tambahkan sukatan gula tersebut. Dan masukkan 1 kecil garam halus untuk menambahkan rasa lemak lagi kuah kita ni. Kacau seketika sehingga santan masak manja macam tu. Nak tahu macam mana santan kita dah masak? Permukaan santan dah timbul buih-buih macam ni. Sedia untuk tutup api. Sekarang Kak Vida nak tunjukkan pula cara penyediaan biji sagu pula. Okey, ambil sagu dan masukkan setengah cawan air panas. Lepas tu biarkan sehingga sagu kita itu kembang. Kacau-kacau lah sikit ya. Bila kita tengok keadaan sagu kita ni menjadi seperti ini, so sedialah untuk digunakan. Lepas itu kita sediakan air dalam bekas macam ni. Lepas tu basahkan tangan kita. Kemudian kita ambil sagu yang dah kembang tadi, letakkan sedikit di tapak tangan dan ambil inti kacang dal yang dah dibulat-bulatkan. Kemudian kita kentil-kentilkan lah, jadi sagu tu bulat macam ni. Seperti yang Kak Vida buat ini. Kalau kita gunakan air, jadi senanglah untuk kita
sagu tu tak melekat di tangan. Macam ni lah. Okay, kita boleh je pakai plastik ke apa ke, tapi for me susah sikit lah nak macam tu. So sekarang ni kalau Kak Vida gunakan tangan dan kita celupkan dengan air sebelum kita nak ambil sagu tu, lagi mudah kerja. Saja penting tangan kita tu basuhlah, bersih-bersih. Baik, bulat-bulatkan sagu bersama inti kacang dal sehingga habis. Okey, susun elok-elok dalam bekas sebelum kita pindahkan ke dalam periuk pengukus. Okey, ni periuk pengukus kita. Kalau dalam bahasa Terengganu-nya panggil kuku kusang. Okey, dalam periuk pengukus kita ni kan ada lubang bulat-bulat ni kan. Kita cover dengan plastik. Apa-apa je lah, cover dengan kertas baking ke apa-apa ke. Lepas tu tinggalkan sedikit lubang ke tepi ni. Dan selebihnya kita akan letak plastik dekat tengah-tengah dia. Lepas tu kita susun sagu kita ni macam ni dan kukus selama 15 minit atau sehingga putih-putih biji sagu tu tak kelihatan. Baik, sagu kita pun dah masak. Kita pindahkan sagu kita ni dengan cara macam ni. Celupkan sudu ke dalam air dan ambil sagu. Sagu yang dah masak ni memang melekit, so dengan cara celupkan sudu ke dalam air sangat memudahkan kerja. Kemudian pindahkan sagu tersebut ke dalam kuah santan yang kita buat awal-awal tadi tu. Kemudian panaskan kembali ke atas dapur sehingga kuah sedikit mendidih. Lepas tu tutup api. Alhamdulillah, dah siap pun asam gumpal kita. Sekarang sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa sentiasa support channel Kak Vida dengan menekan butang like, share dan subscribe dan tekan butang loceng tu. Banyak perkongsian-perkongsian yang menarik dah pasti jadi dari Kak Vida selepas ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.